Selamat datang ke channel Cikgu Chong, dan hari ini Cikgu Chong nak buat sedikit perkongsian mengenai persediaan untuk matematik SPM tahun 2021. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi dalam video ni saya akan bincangkan dahulu apakah format baru bagi peperiksaan, lepas tu apakah cabaran yang kita sedang hadapi dan juga apakah persediaan yang boleh kita lakukan. Jadi pertama sekali kita lihat dahulu format baru. Jadi untuk makluman semua, anda semua adalah batch untuk sukatan KSSM yang pertama. Maka format periksaan juga berubah. Jadi mari kita lihat apakah perubahannya. Jadi seperti biasa, kertas matematik ni ada dua kertas. Kertas satu ni sebenarnya adalah kertas objektif, di mana pilihan jawapannya adalah ABCD. Manakala untuk kertas dua pula kita ada soalan subjektif. Jadi kita perhatikan kertas satu tu masih sama lagi, ada 40 soalan. Manakala perubahan yang lebih ketara adalah pada kertas 2, di mana kita lihat ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Jadi untuk bahagian A itu kita ada 10 soalan, 40 markah. Maksudnya satu soalan tu adalah 4 markah lah. Untuk bahagian B pula kita ada 5 soalan untuk 45 markah. Maksudnya setiap soalan tu kita ada 9 markah. Dan untuk bahagian C itu kita ada 2 soalan tapi kita hanya perlu jawab satu soalan, iaitu 15 markah. Jadi perhatikan di sini kebanyakan markahnya adalah pada bahagian B dan C ya, iaitu merangkumi 60 markah daripada kertas 2. Jadi anda perlu hati-hati. Dan daripada kertas 1 dan 2 tu sebenarnya kertas 2 tu lebih banyak markah, iaitu 100. Jadi kita perhatikan yang seterusnya, tempo masa untuk kertas 1 tu sebenarnya ada ditambahkan daripada asalnya di sini hanya 15 minit menjadi 30 minit. Jadi kita 90 minit bagi 40 soalan, anda ada 2.25 minit untuk jawabkan satu soalan. Jadi saya nasihatkan anda gunakan kurang daripada 2 minit lah, supaya anda masih ada lagi 10 minit untuk buat semakan. Untuk kertas 2 pula, dia seperti biasa, dia ada 2 jam 30 minit. Dan ramai yang tidak tahu sebenarnya skor peperiksaan SPM tu merangkumi daripada tingkatan 1 sampai 5. Jadi bukan tingkatan 4 dan 5 saja, tetapi juga melibatkan tingkatan 1 sampai 3. Jadi anda perlu hati-hati untuk perkara ni lah. Untuk aras kesukaran pula, dia adalah 5/3/2. Maksudnya 50% tu adalah aras rendah, 30% tu sederhana dan 20% tu adalah tinggi. Tapi untuk makluman semua, memang kebanyakan soalan tu akan menjadi soalan kebat lah, di mana anda perlu baca atau memahami soalan tu betul-betul baru boleh jawab. Dan untuk yang selebihnya saya rasa tidak berapa penting. Untuk yang alatan tambahan tu, anda hanya perlu tahu kalkulator saintifik yang biasa kita guna tu memang kita boleh gunakan. Contohnya seperti kalkulator ni yang paling biasa ditemui di pasaran, iaitu daripada MS sampai ke kelas lah. Semua ni boleh digunakan. Dan ada yang model bukan 570, iaitu 991 tu juga boleh digunakan. Hanya bezanya adalah 991 tu ada solar panel di atas ni. Jadi semua tu boleh digunakan. Jadi untuk makluman semua, apa itu kalkulator saintifik yang boleh diprogram tu adalah kalkulator yang seperti telefon tu lah. Dia ada memory card, lepas tu untuk screennya ada warna dan biasanya harganya lebih daripada 1000. Jadi memang kebanyakan kita gunakan itu kalkulator yang tidak boleh diprogram tu lah. Jadi saya akan nasihatkan anda guna saja kalkulator yang anda biasa guna tu. Jangan tukar kalkulator pada saat akhir. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi untuk cabaran pula, untuk cabaran SPM tahun 2021 ni adalah tahun pertama untuk sukatan KSSM. Jadi di sini saya nak ingatkan semua tak perlu pergi cuba kertas soalan yang tahun lepas. Sebab tahun lepas tu adalah silibus lama, iaitu KVSM. Jadi ananya ujian tu adalah berlainan daripada yang lepas. Jadi tidak perlu cuba kertas soalan tahun lepas lah. Sebab anda cuba macam mana pun sukatan tu sudah berbeza. Jadi kemungkinan besar dia tidak akan berulang lagi. Jadi anda tidak dapat tumpukan perhatian kepada beberapa bab sahaja seperti dululah. Jadi untuk tahun ni dia memang berbeza. Jadi apakah persediaan yang boleh kita lakukan? Saya nak nasihatkan semua jangan tunggu sehingga kita kembali kepada sekolah lah. Sebab lihat setakat 30 Jun ni kes COVID tu masih melebihi 6,000 kes. Dan kemungkinan besar kita hanya dapat kembali ke sekolah apabila kesnya menurun kurang daripada 500 atau kebanyakan pelajar sudah diberi vaksin. Iaitu akan memakan masa yang sangat panjang lah. Dan kemungkinan besar masa itu sudah bulan
September atau Oktober sudah. Jadi jangan tunggu, anda mesti mulakan ulang kaji sekarang juga. Dan kita sudah tahu SPM tahun 2021 ni akan diadakan pada bulan Mac tahun depan. Jadi kalau kita kira daripada sekarang, kita masih ada 8 bulan. Dan jumlah bab yang perlu diulang kaji tadi saya sudah bagi tahu adalah daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Jadi kalau kita kirakan, kita ada jumlah 53 bab yang perlu diulang kajikan. Jadi untuk matematik sahaja kita ada 53 bab yang perlu diulang kaji. Dan ini adalah untuk matematik sahaja. Jadi belum kira lagi untuk mata pelajaran yang lain. Jadi saya ada terima mesej pelajar macam mana nak ulang kaji sebenarnya. Jadi saya akan nasihatkan anda, setiap bab tu kita perlu lihat apa yang kita belajari. Biasanya dia akan dibahagikan mengikut subtopik lah. Jadi anda sangat senang aja. Kita lihat subtopik itu apa dan kita lihat apakah konsep yang dibincangkan. Lepas tu kita perlu kaji contoh tu untuk lihat macam mana soalan tu ditanya dan macam mana kita jawab soalan tu dengan telitikan langkah-langkahnya. Selepas kita sudah telitikan semua contoh dan faham, kita mesti kena uji dengan cuba latihan. Jadi cara itulah untuk ulang kaji. Jadi di sini kita lihat berapa masa yang kita tinggal. Contohnya hari ini adalah 30 Jun iaitu tarikh saya rakamkan video ini. Esok hari sudah 1 Julai. Jadi contohnya kalau kita ambil kira Julai sampai Februari lah, kita tinggal 8 bulan. Kalau kita mula daripada Ogos pula, dia tinggal 7 bulan. Jadi kalau kita perhatikan, semakin awal anda mula, semakin banyak masa untuk anda ulang kaji. Jadi contohnya kalau anda mula daripada Julai. Jadi Julai tu ada 8 bulan lagi dan kita ada 53 bab. Jadi kalau kita bahagikan 8, 7, 56. Maksudnya ini adalah lebih kurang 7 bab lah sebulan. Jadi 7 bab sebulan tu, kalau kita bahagikan dengan 4 minggu, kita akan dapat ni lebih kurang 2 bab untuk seminggu. Jadi itulah kenapa saya akan nasihatkan anda, setiap minggu anda mesti ulang kaji sekurang-kurangnya 2 bab. Kalau lagi banyak bab tu lagi baiklah, sebab kalau anda ulang kaji 3 bab tu anda boleh habiskannya sebelum bulan Februari. Dan ingat di sini sebenarnya lebih baik anda habiskan bulan Disember lah. Lepas tu anda boleh mula buat kertas percubaan daripada sekolah lain untuk uji diri anda. Dan juga anda boleh cuba juga kertas percubaan tu daripada buku rujukan apabila pasaran tu semakin banyak buku seperti itulah. Jadi buat masa ini saya tahu kedai buku tu memang tutup dan anda sebenarnya boleh membelinya melalui online lah. Sama ada melalui Lazada atau Shopee Malaysia lah. Jadi saya akan nasihatkan anda mula secepat mungkin dan seminggu tu anda perlu ulang kaji sekurang-kurangnya 2 bab. Jadi kalau lagi banyak lagi bagus lah. Dan ingat, ini hanya untuk matematik sahaja dan anda ada banyak lagi subjek yang perlu anda ulang kaji. Dan kalaulah anda hanya mula bulan November tu, anda akan tinggal 4 bulan sahaja. Jadi kalau untuk 4 bulan tu, 1 minggu tu anda terpaksa kena habiskan 4 bab. Jadi semakin lewat anda mula, semakin banyak yang anda perlu ulang kaji setiap hari. Jadi saya nasihatkan anda mulakan seawal mungkin. Jadi perhatikan di sini, cadangan saya tu adalah anda ulang kaji dahulu bab tingkatan 1 sampai 5 yang sudah dipelajari sementara mengikut PDP anda. Lepas tu baru cuba kertas model SPM. Jangan terus cubalah sebab kalau anda punya asas tu pun tak kukuh, nanti anda lihat soalan tu pun lagi stres anda. Jadi lebih baik anda tumpukan perhatian kepada setiap bab. Lepas tu baru anda cuba kertas model. Dan seterusnya pula kita lihat sasaran pula. Jadi macam mana anda nak tetapkan sasaran? Contohnya kalau anda nak dapat 80 markah ke atas. Kita tahu jumlah markah daripada kertas 1 tu adalah 40 markah. Maka anda boleh darabkan dengan 80%. Dan kalau nak dapat 80% tu, anda mesti kena betul 32 soalan supaya dapat 32 markah. Dan untuk kertas 2 pula, anda perlu dapat 80 markah daripada 100 tu. Jadi jumlah markah yang anda perlu dapat tu adalah 112. Dan ini kalau kita nak tukarkan kepada peratusan, kita kena bagi 140 darab dengan 100, iaitu dapat 80. Jadi bergantung kepada anda berapa markah atau berapa grade yang anda target lah. Inilah markah yang anda perlu dapatkan. Jadi contohnya anda tukarkan kepada 60, macam mana kita tukar? 40 soalan tu kita perlu betul berapa soalan?
kita perlu betul 24 soalan. Manakala untuk kertas 2 pula, kalau kita dah dapat 60 markah tu, kita mesti kena dapat 60. Dan jumlah markah untuk kertas 1 dan 2 tu perlu sampai 84/140. Barulah anda dapat 60 markah. Jadi macam itulah anda kirakan markah atau target anda tu. Jadi akhir sekali saya nak bagi tahu semua usaha tangga kejayaan. Walaupun kita sekarang banyak cabaran, tapi saya percaya di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya. Jadi kita perlu carikan jalan macam mana kita nak mengharungi cabaran tersebut. Contohnya kalau anda nak beli buku rujukan tetapi kedai buku tu tidak buka, kita sebenarnya boleh belinya melalui online, iaitu melalui Shopee Malaysia atau Lazada lah. Dan juga macam mana nak buat ulang kaji itu, kita kena mulakan perlahan-lahan lah. Kita buat sasaran secara kecil-kecilan. Contohnya, satu hari kita nak habiskan satu subtopik. Lepas tu, berapa jam kita nak cubakan soalan tu. Dan kita cuba buat sasaran yang kita boleh capai. Contohnya, seperti apa yang saya katakan tadi, seminggu tu kita nak ulang kaji 2 bab. Maksudnya, kita ada lebih kurang 3 hari setengah untuk habiskan satu bab lah. Jadi 3 hari setengah tu kita lihat lagi berapa subtopiknya. Contohnya kalau kita ada 3 subtopik, sehari itu kita perlu habiskan satu subtopik tu. Pastikan anda setiap subtopik tu anda mesti cuba latihan supaya anda dapat menguji diri sama ada anda betul-betul memahaminya atau tidak. Dan selepas satu bab tu anda boleh cuba soalan yang ada pada akhir bab tersebut. Dan di sini saya memang nasihatkan anda belikan satu buku rujukan lah. Ya, jadi contohnya daripada Sasbadi, untuk anda cuba lebih daripada buku teks. Sebab saya tahu buku teks tu memang kurang sikit soalan, terutamanya untuk bab-bab yang baru. Dan usaha sekarang supaya anda tidak perlu kesal kemudian. Jadi cuba terbaik anda dan mulakan ulang kaji seawal yang mungkin. Jadi semakin dekat tu saya percaya anda akan semakin panik. Jadi kalau kita sudah ambil tindakan dan bersedia dari sekarang, maka kita dapat kurangkan tekanan yang kita akan hadapi kemudian. Jadi itu saja untuk perkongsian hari ini. Saya harap video ini dapat membantu semua untuk tahu sedikit apakah persediaan yang boleh dilakukan untuk SPM. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.